Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Kita sambung pengajian kita Kitab Sendi Agama, muka surat 274. Kita masih lagi membicarakan tentang taubat. Baik. Nabi Muhammad setiap hari sehari semalam beristighfar 70 kali. Bukannya ada dosa pun. Kadang sampai 100 kali. 70 sampai 100 kali sehari istighfar. Kita istighfar 3 kali lepas maghrib, lepas isyak pun rasa banyak dah. Okey, lepas zuhur tak buat, lepas asar tak buat, duduk saja-saja lagi tak buat. Duduk saja-saja main TikTok, main Facebook. Padahal mati ni bila-bila masa. Cuba mati tu tengah istighfar, manis kat bunyi dia. Ni mati tengah main TikTok. Sudah. Baik, cubalah kita rasakan. Baru lintasan hati saja Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah istighfar. Padahal Nabi Muhammad itu sudah dijamin keampunan daripada Allah dan sudah pasti garanti masuk syurga, pun masih istighfar. Jikalau demikian halnya Nabi, macam mana dengan kita sekalian? Kita ni bukan saja lintasan hati yang buruk yang kita rasa, tapi tak kurang juga maksiat yang kita lakukan secara terang-terangan. Bukan kata lintasan hati lah, terang-terang punya maksiat. Makan mi kedai cahaya Nualik terang-terang, tu rasa tak salah tu. Dah lah tak puasa, pakai tudung pula. Makan kedai kafe pula. Bila orang tegur, marah. Tak kira lah negara mana pun. Orang hajar memburukkan Islam. Hang tak puasa ke, kamu haid ke apa ke, pergilah makan dalam bilik seorang-seorang. Nyata-nyata terang dibuat. Juga kita semua belum tentu dapat keampunan daripada Allah Ta'ala. Sebab tu kita ni dah Allah Ta'ala bagi peluang untuk kita saat-saat, masa dan ketika untuk kita diterima taubat. Buatlah, carilah. Ni 10 malam terakhir ni, carilah. Buat tiap-tiap malam. Malam genap ke, malam ganjil ke, buat saja. Janji Allah Ta'ala ampun dosa kita, bagi keampunan, biar bersih. Keluar daripada Ramadan nanti bersih, keluar daripada dunia ni bersih, tak ada dosa. Kita nak keluar daripada dunia ni, masuk alam barzakh nanti tak ada dosa, bersih. Jadi caranya ialah minta ampun pada Tuhan. Oleh kerana itu, ketika kita mengerjakan maksiat, perlu sekali segera bertaubat disertai dengan permohonan ampun kepada Allah. Wajib menyesal, wajib segera bertaubat, jangan tangguh-tangguh. Begitu juga dosa dengan manusia. 3 hari ya tempoh kalau tak bercakap. Saya ni bertengkar dengan Kak Som, 3 hari ya tempoh bertenang. Tengkar pasal berebut kerusi dalam kelas. 3 hari tu boleh lagi lah duk pendam perasaan. Malas aku tengok dia. Kak Som kata menyampah aku. 2 hari maaf lagi, 3 hari tak apa. Masuk hari keempat wajib atas dua-dua.
sambung silaturahim. Kalau dua-dua tak sambung, dua-dua Allah Ta'ala ni tak suka. Mati Nabi kata bukan umat aku, bukan daripada umat aku orang yang putus silaturahim. Nak ngaku umat siapa? Umat Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh kita pendek sangat, umat Nabi Nuh tinggi. Ni mari mana pula Nabi Nuh kata ni? Hang duk alamat mana tu? Jadi 3 hari tempoh paling lama. Ini dah 30 tahun. Sebab tu kita jangan duk bergaduh. Saya dah kata dalam kelas kita ni, siapa datang dulu, dia lah duduk depan. Tidak ada mengikut nombor, tidak ada mengikut apa nama, siapa yang cuk dulu. Walaupun ada yang cuk, dia letak kitab dia banyak-banyak. Tak apa, tapi kena datang. Jangan letak kitab banyak-banyak, tuan duduk tidur di rumah. Kitab yang main mengaji. Tuan kitab mana? Tidur. Semalam Qiyamul Lail. Oh, kitab mengaji tu kitab buka sendiri. Duk selak satu-satu. Jadi kita duduk dalam kelas ni tak ada siapa yang keutamaan. Siapa yang datang dulu, dia lah duduk situ. Jadi kalau kita semalam hari ni duduk sini, semalam duduk sini, hari ni nak tengok ada orang pula. Jangan duk marah dia pula. Ni tempat aku. Semalam, hari ni lain lah. Okey, ini saya pesan banyak kali. Sebab pasal kerusi ni pun kadang-kadang jadi bergaduh. Jadi bergaduh semua ni. Saya ni vertigo. Tak boleh tengok kanan, tak boleh tengok kiri, pening. Tu dia tengok kat Zoom tak pening. Kalau hak muda lagi bagus Jadi pening. Tunduk bawah pening, tunduk atas pening. Duduk dia kena pejam mata tak apa. Ya, air telinga tak balance pula dah. Nak kena pergi balance pula pasal tak cukup tidur. Tak cukup rehat, tak cukup tidur. Doktor suruh tidur, nak tidur je nak kerja banyak. Tu yang tegak kepala ni. Gerak ni pening, gerak ni pening. Baik. Kemudian nak rehat macam mana kat Som baik? Tak lagi pukul 10 ada lagi rakaman, pukul 12.30 rakaman di RTM. Malam ni di Astro siaran langsung meletup. Tu jangan nak. Okey. Tak hanya berhenti. Hidup ni jalan saja. Baik, kemudian selain itu kita insafi bahawasanya kemaksiatan itu memang seringkali dilakukan oleh setiap manusia. Tak ada siapa sunyi daripada buat maksiat. Kullu bani Adam khata'. Setiap daripada anak Bani Adam ni buat salah. Tak ada siapa yang kata aku ni bersih dari dosa, aku bersih daripada noda. Tak ada. Nabi Allah pelihara. Budak kecil dimaafkan, orang gila dimaafkan. Lain daripada tu adalah kita ni. Jikalau tidak dengan anggota zahir, mata, tangan, kaki, kemaluan, telinga, lidah, kita buat maksiat dengan batiniah. Apa dia batiniah? Dengan hati. Hati berdetik. Kita ni hati berdetik ni bila sebut getik. Getik aku tengok, tapi tak cakap. Menantu duk getik dengan mertua. Mertua datang duk komplain, tak ada tukar ke langsir ni non? Getiknya aku. Tapi tak cakap. Hati bercakap. Mulut duk menjawab, tak apalah mak, yang tu okey. Dalam hati sibuk je orang tua ni. Aku tukar kamu kan? Kan? Dia suruh tukar langsir, baiknya aku tukar mak mertua baru kau tahu. Tu hati duk cakap, duk benci kat orang tua tu. Bulan lepas datang, bulan ni datang lagi. Turun je pada Grab, hati duk berdetik. Datang lagi, nyemuk betul orang tua ni. Nampak tu. Sebab tu kadang-kadang kita jadi mak mertua ni jarang nak pergi rumah orang pasal tu. Kita pun tak tahu depa ni suka ke tak suka ke.
baik aku duduk di rumah aku, garanti aku suka dengan rumah aku dah, tak ada siapa yang tak suka dah. Jikalau semua ini tidak, maka tentu terkena godaan syaitan yang melalaikan kita daripada berzikir. Tapi saya ustaz, saya batin pun saya baik, saya batin pun saya baik ustaz, saya tak pernah buruk sangka dengan orang ke apa. Okey, kalau kamu hati baik, ada satu lagi dia mari, godaan syaitan yang melalaikan kamu daripada mengingati Tuhan. Dia jadi kat situ pula. Setan pula duk goda kita, jadi suka, jadi lara, lupa pada Tuhan. Baik, taubat itu Allah terima tak? Innahu ghafurur rahim. Allah ni ghafur, pengampun, rahim pula, mengasihani pula. Setiap kata-kata sifat Allah tu, selepas satu sifat dia ada sifat lain. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bukan saja pemurah, dia mengasihani. Ghafurun, Maha Pengampun, Halimun, Maha Lembut. Allah dia letakkan dua sifat dia tu di situ. Allah ni Maha Pengampun, lepas pengampun Allah bubuh pula, bukan setakat pengampun, Halim pula. Halim ni makna Maha lemah lembut, Maha sopan santun. Gitu. Sebab kita ni kadang-kadang pengampun, pemaaf, tapi dendam duk ada lagi. Allah dia tak ada dendam. Kalau Allah ampun, ampun. Kita kalau maafkan orang, ada tak perasaan dendam? Ada. Tak mau rapat dengan dia lah. Lepas-lepas dia buat tu tak mau dah rapat, terasa lah. Tapi dia minta maaf kan? Adalah dia minta maaf. Memanglah ada orang minta, kita bagilah. Tapi nama kata nak baik macam dulu tak mau dah. Itu kita tu. Kita ni tak tahu siapa dia. Ada yang bagi maaf, aku maafkanlah dia. Tengok-tengok hamba Allah tu aksiden kereta, terus kita cakap pada muka. Allah bukan macam tu. Allah Halim, kita ni dendam. Ada lagi sifat nak tengok dia tu jadi susah, tak ada perasaan simpati, kesian. Baik, taubat itu pasti diterima asalkan yang sebenar-benarnya. Okey, taubat itu apabila dikerjakan dengan sebaik-baiknya, artinya dengan sengaja dalam hati, atau niat tidak akan mengulangi lagi kelakuan yang buruk yang baru dilakukan, serta kemaksiatan yang lain, maka pastilah taubat yang semacam itu diterima dan dikabulkan oleh Allah, serta segala kemaksiatan yang lepas-lepas habis sama sekali. Orang ini akan bersih dari segala dosa macam baru dilahirkan oleh ibunya, dan taubat jenis itu dipanggil sebagai taubat nasuha. Apa syarat dia? Pertama, sengaja niat dalam hati untuk taubat. Itu nombor satu. Aku taubat sungguh-sungguh, bukan taubat sebab tak dapat. Kamu dah tak tikam nombor, malah tak kena, tu ikut malah. Maknanya dia tak tikam nombor sebab pasal tak kena. Cuba kena. Nombor dua, niat tidak akan mengulangi lagi kelakuan buruk. Stop, tak mau dah, aku serik dah. Hari tu pergi pakai baju kebaya, terbelah pula dah, baju raya, menantu bagi. Kita umur 68, mak pakai, mak lawa, mak pakai, kita pakai terbelah.
Orang datang duk lenggok-lenggok depan orang, ambil baju tu buat kemburu. Menantu tanya, ni bukan baju kebaya mak, buat lap kaki mak. Nak tu lah. Sekejap aku pakai, ada lagi aku pakai pula. Taubat. Ataupun di rumah kita ni ada pinggan mah, bersalut mah, cawan bersalut mah, mana boleh pakai? Haram. Tapi pak saya nak tunjuk ke orang, kita pun jamu, kita minum dengan gelas mas. Dosa, taubat. Apa nak buat gelas mas tu? Jual. Pergi cari orang kafe mana atau pergi jual kat dia. Jangan pecah pula. Jual lah. Kita bukan boleh minum dalam gelas mangkuk mas, sudu mas, tak boleh. Mangkuk tandas mas tak boleh. Setengah orang dia kaya sangat, mangkuk tandas dia pun mas, sebab nak keluar tu mas. Kena taubat. Okey. Yang seterusnya, maka pastilah taubat itu diterima oleh Allah. Bukan setakat yang tu. Kalau dia taubat, hak lain-lain dosa pun Allah hapus sekali. Habis. Kita baca dah dalam surah An-Nisa itu, ayat 31. Habis. Orang yang mempunyai sangkaan bahawa taubatnya yang benar-benar itu tidak diterima adalah sama halnya dengan mengatakan bahawa di waktu matahari sudah menyingsing dan nampak jelas di permukaan alam, tapi dunia katanya masih gelap. Sekarang ni pukul berapa? 8.57. Matahari naik lagi? Naik. Pergi tanya kat dia, rupa dia gelap lagi. Mana ada gelap gelita. Masalah. Nu cerah lah nu. Macam tu lah kalau kita ni dah taubat. Taubat sungguh-sungguh. Allah tak terima taubat aku. Allah tak terima taubat aku. Tak. Allah terima. Jangan takut. Allah terima. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nas, innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha penerima taubat. Innallaha yabsutu yadahu bit-taubati limusi'il lail ilan nahar wa limusi'in nahar ilal lail hatta tatlu'ash syams min maghribiha. Sesungguhnya Allah membukakan tangannya, kekuasaannya, untuk menerima taubat orang yang berbuat kejahatan di waktu malam sehinggalah terbit siang, dan juga menerima taubat orang yang buat jahat pada waktu siang sehinggalah terbitnya malam, sehinggalah matahari terbit daripada sebelah barat, barulah pintu taubat tertutup. Matahari terbit daripada barat tu apa? Dah nak kiamat, barulah pintu taubat tertutup. Sekarang tak terbit lagi dari barat, maknanya pintu taubat terbuka. Minta pada Allah, ampun dosaku ya Allah. Dosa banyaklah, dosa lambat sembahyang, dosa tinggal sembahyang, no? Dosa duduk salam dengan orang dulu raya-raya duduk salam dengan sepupu, dua pupu, kan peduli apa tu. Masa duduk sanding dekat laman orang duduk bersilat, kita ambil kursi lapik dengan kain batik panjang, duduk orang pengantin. Tak tukang kipas pakai spray hitam, kita pun pakai spray hitam. Sanggui pula duduk cocok jarum, gedik jarum dah. Duduk bersilat depan kan, tontang bersilat. Sekali arak pula naik atas tangga pula. Lepas sanding dalam rumah keluar balik, pergi ke dapur, tunjuk kat orang masak. Ingat tak dulu? Macam tu. Orang yang jadi bodoh masa tu pengantin, no? Cikgu pun jadi bodoh, doktor jadi bodoh. Amboi masamnya senyumlah sikit, senyum. Pengantin nampak kan? Tunduklah sikit, tunduk.
Lepas tu Muhammad lah tengok tu, orang duduk di kedohok tu, orang duduk dapur duduk masak nak tengok. Pergi tengok, buat sian kat pengantin. Ragging betul-betul dulu ni. Buat macam mana? Tak erti, orang buat sajalah. Ada pula juru pengarah dia tu, director dia ada pula. Ikut sekaki-sekaki. Lepas jadi tua ni baru kita ingat, aku ni bodoh sungguh. Apa kejadah dulu. Jadi masa itulah Allah Ta'ala bagi kita umur ni panjang untuk kita taubat balik. Allah kasih pada kita. Baik, tandakan di situ. Hai. Saya tanya kat doktor, pasal apa saya ni vertigo ni, pasal apa? Dia kata faktor usia. Astagfirullahaladzim. Faktor usia, dia kata tua. Saya masuk warga man. Terima lagi kat. Dia kata kena duduk diam-diam, tidur banyak. Nak tidur je mana? Semalam pukul 3 tak tidur lagi. Tak boleh tidur. Bagi makan ubat tidur, lagi tak tidur. Tak apa, malam-malam akhir ni tak apa, kita boleh manfaat pula. Dah berapa belas tahun dah tak tidur, berapa puluh tahun dah, berapa tahun tak tidur. Baik, kita sambung muka surat 500. Apabila engkau mengatakan bahawa apabila solat tersebut nyatakan batal dan kehadiran hati khusyuk kita jadikan sebab syaratnya sah solat, tentunya yang demikian itu menyalahi kesepakatan para ahli fiqh, sebab mereka tidak mensyaratkan kehadiran hati selain ketika takbiratul ihram. Dalam 2-3 tahun ni duk kecoh. Ada orang yang membawa ajaran tak perlu semayang selagi mana tak khusyuk. Ajaran dia tak payah semayang sebab tak khusyuk. Maka ramailah orang tak semayang sebab alasan tak khusyuk. Dia kata sebab tak sampai hati, tak hadir hati dalam semayang. Memang manusia ni ibadat ni nafsu tak suka. Ulang balik, ibadat ni nafsu tak suka. Kita pagi-pagi mai sembahyang kiam mulai, mana ada nafsu suka? Nafsu kata tidurlah pakcik oi. Dah 20 malam dah bangun. Tidurlah. Tidurlah semua. Okey. So bangun tak? Bangun. Tolak kerusi. Datang ke surau. Rupanya dia tidur dalam surau. Astagfirullahalazim. Ingatkan datang sembahyang, rupa tidur dalam surau. Cantik punya. Jadi tuan-tuan, itulah nama dia nafsu. Nafsu kan suka sembahyang, nafsu tak suka mengaji. Nafsu ni, sebab tu kena lawan hawa nafsu. Maka dengan sebab Allah ni maha mengetahui manusia ni sentiasa berdepan dengan nafsu, maka dalam semayang tu dia kacau tak kita? Kacau. Nafsu ni macam-macam nak kacau. Nak habis cepat dia kacau. Kena pula Tok Imam seluk lagi, nafsu kata dah lah, udah lah. Imam pula laju, udah lah, laju kamu sikit lutut. Kena pula imam tu rukuk panjang, udah lah, kamu tu slip disc. Kena marguk rukuk panjang, sujud panjang apa kau panjang benda marguk Maka besoknya tengok-tengok marguk lagi, malah aku nak balik lah, dia baca rukuk panjang. Nafsu duk aja macam tu. Tengok malam besok pula kapten pula jadi imam. Oh, dia ni baca kuat, speakernya tala telinga aku, baik aku lari dulu tadi. Betul-betul telinga kena ke speaker dia. Udah susah hati pula. Begitulah nafsu. Dia bukannya suka. Sebab itu
benda khusyuk dalam semayang bukan syarat sah. Tak khusyuk pun sah semayang. Sebab Allah ni maha mengetahui masalah nafsu yang berbisik dalam hati kita. Macam tuan-tuan dah mengaji ni, nafsu juga. Tengok siapa mengajar. Siapa ustaz hari ni? Bercebek tu adalah makna tu. Kalau ustaz kita suka tegak pada begini, mendadak tengok kan, sudah. Sebab apa? Tu nama dia nafsu. Nak kata apa? Kita tak boleh kata berdosa nafsu. Melainkan kalau kita turut hawa nafsu tadi pergi buat jahat, yang tu mula nak start dosa. Maka khusyuk itu bukan syarat sah sembahyang. Maka kalau ada orang berkata engkau tak boleh sembahyang sebab engkau tak khusyuk, jangan sembahyang, pendapat tu salah. Dia bukannya rukun, dia bukan syarat sah sembahyang. Tolak fahaman tu. Apabila engkau mengatakan bahawa solat tersebut kita nyatakan batal, bukan, ketahuilah bahawa inilah seperti yang telah dikemukakan dalam bab ilmu sebelum ini. Para ahli fiqh tidak menaruh perhatian terhadap masalah batin, juga tidak menyingkapkan persoalan hati dan jalan akhirat. Sebab tu ahli fiqh dia tak sebut masalah batin, masalah khusyuk ni dia tak sebut. Janji kau zahir kau semayang betul, bacaan kau betul, pergerakan betul, sahlah semayang. Masalah hati kau, ke mana kau pergi, lantaklah sampai kau tertinggal terlebih rukun. Pak saya dah hati tak khusyuk, dia belasahnya asar 5 rakaat, dia lupa, maka fiqh kata tak apalah, buat sujud sahwi je lah. Pak saya masa tu lupa, lapar, bulan puasa, masuk rakaat 4 duk teringat, malam ni apa buat puasa dia ni, kalau bagi petola lagi aku tak makan dah. Tengah semayang angin, di belasahnya tu imam tu 5 rakaat. Dia tak khusyuk, duk teringat petola dengan asam pedas. Dia berdiri tegak lah, makmum duduk di belakang, subhanallah, turun balik orang tua tu. Tak apa lah, dia lupa. Saat lagi sebelum salam buat sujud sahwi, sah semayang dia. Sebab manusia ni dia bisik-bisik hati ni dia tak boleh kontrol. Lidah boleh kontrol, mata kalau agak-agak menyampah pejam, telinga kalau tak mau dengar larilah. Tapi hati waktu lari tu masih bercakap. Hati ni waktu kita pejam tu pun hati masih bercakap. Itu masalah hati. Ketahuilah, tetapi mereka membahaskan hukum-hukum agama berdasarkan perbuatan anggota zahir sahaja, dan perbuatan zahir itu cukup bagi penguasa untuk menjatuhkan hukum mati atau hukum seksa. Bunuh orang, rompak, mencuri, mencabul, merogol, ada seksa dia. Tapi kalau hati ada seksa, ada hukuman? Tak ada. Hati nafsu kita tak ada, hati hidup cakap mana ada. Sebab tu manusia dia tak jaga hati, sebab tak ada hukuman. Dia duk jaga muka, takut 10,000. Tu yang dah keluar rumah patah balik, tertinggal topeng muka. Kenapa mak? Face mask, terlupa. Tapi dalam hati apa kata? Waktu duk pakai topeng muka tu apa kata dalam hati? Macam-macam kata lah, tak boleh menyusah orang. Hati duk cakap. Ada tak dia ditangkap sebab komplain lah hati? Tak. Ini yang kata hati ni. Diriwayatkan daripada Bishr bin Al-Harith
dikatakan oleh Abu Talib Al-Makki daripada Sufyan Al-Thawri bahawa barang siapa hatinya tidak khusyuk ketika melaksanakan solat, maka solatnya tidak sah. Itu pendapat daripada Bishr Al-Harith, juga daripada Al-Hasan. Setiap solat yang tidak disertai dengan kehadiran hati lebih cepat kepada seksa. Diriwayatkan daripada Muaz bin Jabal, barang siapa mengenal orang di kanan kirinya dengan sengaja ketika solat, maknanya solat itu tak bererti kepada dia. Oh, nampak? Ni ulama-ulama yang mengatakan pentingnya khusyuk di dalam solat. Okey. Sebab tu kalau nak jaga khusyuk dalam solat, mula-mula salah satu benda yang kena jaga ialah mulut kita. Mulut ni kena jaga. Banyak cakap, hati pun tak khusyuk. Diam, tak banyak cakap, insya-Allah hati khusyuk. Antara lelaki dengan perempuan, mana yang banyak cakap? Tak percaya, cuba tanya dalam kelas. Macam mana Tuan Haji? Kelas agak barakah okey ke? Boleh lah. Itu jawapan dia. Boleh lah. Cuba tanyakan makcik pula, macam mana kelas barakah? Makcik sampai awal lagi. Tapi ustaz tu yang lambat tu, dekat 10 minit baru sampai. Nampak entah. Itu orang perempuan. Orang lelaki senang je. Kelas okey ke? Okey. Cuba tanya orang perempuan, macam mana kak kelas? Kelas macam tu lah. Makcik sampai awal, pukul 8 sampai dah. Tapi dia orang lambat, 8.30 baru ustaz. Kadang Ustaz Kazim 8.45 baru masuk. Tak tahulah dia tu. Orang perempuan ini orang perempuan. Saat lagi dia main sembahyang khusyuk lah. Dia teringat macam apa dia cakap tadi. Kita akan ingat balik apa yang kita fikir, apa yang kita cakap, apa yang kita tengok, apa yang kita dengar. Itu yang kita takut. Sebab tu orang yang jarang bercampur dengan orang yang jarang tengok macam-macam, maka pemerhatian dia dalam semayang sikit sajalah. Sebab dia jarang tengok, dia jarang dengar, dia jarang cakap. Itu yang nak jaga hati ni. Innal abda la yusalli salah la yuktabu lahu sudusuha wala ushruha wa innama yuktabu lil abdi min salatihi ma aqala minha. Dalam melaksanakan solat, tidaklah ditulis bagi seseorang hamba 1/6 atau 1/10 daripada solat. Yang ditulis baginya daripada solat itu hanyalah apa yang digunakan akalnya terhadap sembahyang itu. Bagaimana penumpuan kamu terhadap sembahyang? Setengah orang dia tak khusyuk. Dia boleh kenal orang sebelah dia. Dia sembahyang dulu, tiba-tiba orang kemudian datang sebelah dia. Haji Daulah ni, dia boleh ingat tu. Orang belakang dia pun dia kenal. Punya ada mata kat belakang kepala dia. Markah dapat tak sembahyang? Markah dapat, tapi tak sepenuh macam orang yang khusyuk. Sebab tu ulama fiqh kata tak batal, sah sembahyang, cuma markah tu kurang. Seandainya hadis ini diriwayatkan daripada orang lain, tentu hadis ini dijadikan aliran. Bagaimana tidak menjadi pegangan? Bukankah Abdul Wahid bin Zaid berkata, para ulama sepakat bahawa tidak ada baginya seseorang hamba dari solatnya itu selain apa yang dipergunakan akalnya terhadap solat. Pendapat itu kemudian dijadikan ijma' ulama. Maknanya waktu kita sembahyang, akal kita, nafsu kita ikut pergerakan sembahyang. Jangan biarkan nafsu kita, akal kita menerawang. Kalau dia terbang, tarik balik. Allahu Akbar. Masa tu khusyuk tak? Masa mula-mula takbiratul ihram khusyuk kan? Sebab apa? Sebab nak masuk niat. Saja aku sembahyang maghrib, masa tu khusyuk tu. Allah. Masa tu bunyi ambulans pun tak peduli dah. Dapat je akbar. Masa tu dia mula kain telekung depan dia tengok.
ini Arina bukan, ini Siti Rafi'ah telekung bukan. Dia duk tengok telekung Siti pula dah. Sebab itu bila kita sembahyang, mata tengok depan tak? Bila kita tengok depan, masa tu hati bercakap tak? Kalau kita tarik hati tu, tengok tempat sujud. Tengok tempat sujud pun dia main Ustaz, gambar Kaabah, sejadah warna-warni Ustaz. Duduk tengok pula, oh lambang salib. Duduk tengok tu sampai habis sembahyang. Dia duduk cari cross dekat tu pula dah. Sebab tu setengah orang dia ambil kain putih, dia lapik sejadah dia. Okey. Bila dah lapik kain putih, ada tak hati dia jadi tenang? Tak tenang juga. Hati bisik lagi. Cuba tiru macam aku lapik kain putih. Tak ada lah. Ini kamu tengok kain celana warna-warni. Kan khusyuk komen tu. Tengok je aku ni. Khusyuk je. Tak khusyuk juga. Itulah nafsu nama dia. Jadi kalau kita ada perasaan macam itu, cepat-cepat tarik dia. Jangan pergi jauh. Tolong ikut bacaan yang sedang kita baca dalam sembahyang. Ikut dia. Okey, Rabbighfirli warhamni wajbur. Ikut dia. Jangan biarkan Rabbighfirli itu terbang, hati kita teringat ke tempat lain. Baik, tandakan di situ. Baik, rancangan kita ni dibawakan oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia bagi tuan-tuan yang ingin mendapatkan juadah Syawal yang disediakan oleh pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Tuan-tuan boleh layari Facebook mereka untuk dapatkan, dihadiahkan kepada 1,500 asnaf yang memerlukan pada pagi raya nanti. Mudah-mudahan mereka dapat. Jadi tuan-tuan boleh hubungi Yayasan Budi Ihsan di nombor yang tertera di Facebook tuan-tuan. Baik, kita sambung kitab seterusnya, Baqarah Al-Amani. Baik, kita dah baca dah semalam muka surat 4, hari ni muka surat 5. Kita baca yang pertama wajib, kedua sunat, ketiga haram, 4 makruh, kelima harus. Baik, maka nyatalah bahawa hukum syarak ini ada 5 bahagian. Wajib, sunat, lagi haram, makruh, harus. Dia tidak ada 6. Dia tidak ada 6. Sebab hari ni ada orang yang tambah jadi 6. Apa dia? Nabi tak buat. Apa hukum baca Yasin malam Jumaat? Nabi tak buat. Itu bukan hukum. Apa hukum selawat lepas tarawih? Nabi tak buat. Itu bukan hukum. Hukum cuma ada 5. Haram ke? Jawablah. Adakah selawat selepas tarawih itu haram? Jawablah. Haram ke? Wajib ke? Sunat ke? Harus ke? Ini main belasah Nabi tak buat, Nabi tak buat. Kalau kira Nabi tak buat, berlambak benda yang Nabi tak buat. Nabi pergi Mekah pun naik unta, naik pergi terbang. Nabi tak buat. Ada orang ajak saya pergi Mekah naik motor, telah Elio saya, jom ustaz kita naik motor ekspedisi. Berapa hari nak sampai? 75 hari. Saya kata tak apalah, abang pergi naik motor, saya naik pergi terbang, kita jumpa kat Madinah. Okey, 75 hari. Tahu bukan saya lah. Kalau saya naik motor sampai Jabatan Bola Pinang balik, sakit pinggang lah. Yang pemuda tak apa. Jadi janganlah kita sebut Nabi tak buat, Nabi tak buat, Nabi tak buat. Itu bukan hukum. Apa hukum selawat lepas tarawih? Hukumnya harus. Tak salah, harus. Buat-buat tak mau buat sudah.
Tapi apa yang kamu sebut? Yang kamu sebut ialah Allahumma salli ala Muhammad. Maka dengan sebab kamu sebut tu benda baik, dapat pahala tak? Dapat pahala sunat sebab berselawat. Kita baca dah dulu. Asalnya adat, asalnya kebiasaan. Tetapi kalau adat dan kebiasaan itu ada benda sandaran dibuatnya. Apa dia yang kamu buat? Ialah berselawat. Ada tak sandaran supaya kita berselawat? Ada. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala. Kalau begitu dapat pahala. Gitu kaedahnya. Janganlah sebut Nabi tak buat, Nabi tak buat, Nabi tak buat. Kalau gitu Nabi pun tak makan guna sudu. Kamu makan chicken chop guna garpu, guna pisau. Ada Nabi buat? Duk jolok garpu dalam mulut tu. Nabi guna jari. Kalau nak kira banyak benda. Dia kata, ustaz, makan bukan ibadat. Mana boleh kita kata ni hak ni kira ibadat? Oh, makan bukan ibadat. Kalau aku makan babi, tak ada hal haram pada babi tu. Setiap hak Nabi makan tu ada benda sunnah dia. Jadi jangan kita ni pandai-pandai dia kata Nabi tak buat, Nabi tak buat. 5 saja hukum. Jadi kalau tuan-tuan ni bertemu dengan satu benda, nak tanya hukum dia 5. Haram ke, makruh ke, wajib ke, sunat ke, harus ke? Benda yang aku pakai. Sekarang ni saya pakai baju ni warna apa tau? Warna apa ni kat Zoom? Katalah warna hitam ni, merah, putih, hitam punya dah. Dapat pahala pakai warna ni? Dapat pahala pakai warna ni? Tak dapat. Pasal dia bukan wajib. Wajib kamu pakai warna merah hitam. Ada tak hadis? Tak ada. Ada tak sunat pakai? Tak ada. Ada tak jangan pakai baju merah hitam? Ada tak? Siapa yang pakai baju merah hitam makruh? Ada tak? Kalau gitu saya pakai baju ni jatuh hukum apa? Harus. Itulah dia harus. Harus pakai baju petak-petak. Boleh main dam. Kalau agak papan dam rosak, buh baju ni atas meja, boleh main dah. Okey, hukum dia harus tak? Harus. Warna ni harus tak? Maka saya mau pakai baju. Dengan sebab saya pakai baju ni, saya tutup aurat. Dapat pahala tak? Baru dapat pahala. Bukan itu wajib pula. Wajib menutup aurat. Macam mana cara engkau menutup aurat? Terpulang pada engkau. Harus. Ada orang yang tutup aurat dengan pakai jubah, ada yang pakai kemeja, ada yang tutup aurat dengan berselimut. Menengok orang Arab, orang belah-belah Pakistan, Afghanistan, tutup dengan gebor jalan. Bila buka gebor tak pakai apa? Loh, ada juga. Jadi terpulanglah pada tuan-tuan. Macam tuan-tuan sekarang nak semayang, boleh tak pakai telekung? Boleh. Harus tak? Harus. Boleh tak semayang pakai jubah saja? Boleh. Harus. Boleh pakai baju kurung, pakai stokin lengan semua boleh? Boleh. Boleh tak ambil langsir? Ambil langsir dalam masjid, buka cangkuk dia, gulung satu badan, nampak muka je. Boleh tak? Boleh. Janji tutup aurat. Harus. Itu kena nampak harus tu. Bila kau pakai tu buat syariat, niat kerana Allah, maka tukarlah dia tadi daripada harus, dapatlah pahala. Baik. Dibicarakan dia sekaliannya pada ilmu usul fiqah. Tetapi setengah-setengah daripada yang wajib dibicarakan daripadanya di sini kerana menyatakan hukum ini dan ilmu pada syarak. Dan perkara yang wajib itu amat banyak untuk dibicarakan pada ilmu syarak. Artinya daripada perkara yang dituntut sebagai tuntut wajib itu, bahawa mengiktikad oleh tiap-tiap mukallaf dengan hati. Artinya apa dia makna wajib? Membenar. Apa makna wajib? Membenarkan, percaya.
dan mengakui dia akan tiap-tiap satu-satu tambatan-tambatan iman. Artinya perkara yang apabila mengerti seseorang akan dia dan mengaku hati dengan dia, niscaya kejaplah imannya. Ini perkara wajib. Semayang, apa dia? Maknanya wajib mengiktikad dengan hatinya bahawa aku ni wajib kena semayang. Benda tu wajib, maka aku wajib kena semayang. Dan mengaku pula hati dia, maka orang yang macam ni kejap imannya. Tapi kalau benda tu wajib, kita anggap tak wajib, ada hukum. Macam saya duk tengok video perempuan nak makan kedai Cahaya Nur Alif tu lah, tak puasa pula. Dah lah tak puasa. Dia kata saya pakai hukum ikut Quran. Perempuan tu dia cakap, Quran bukan puasa, dia tak sebut puasa. Amboi. Maknanya dia anggap puasa tu tak wajib pada dia. Entah mana dia belajar tak tahu. Dengan lahapnya makan mi macam itu. Entah daging apa ada belasahnya. Itu mesti mi kari kedai Ahok. Mi kari kedai Ahok. Kak Som tak dah tengok cerita tu. Kongsilah dengan masyarakat. Baik. Jadi benda tu wajib. Haram makan benda yang haram, diharamkan makan, maka dia anggap tak haram. Maknanya tak kejap iman dia. Ataupun dikatakan wajib tutup aurat, dia kata tak wajib. Terpulang pada kita, nak pakai, tak pakai sudah, nak ikut-ikut, tak mau ikut sudah. Orang yang macam ni belum kejap iman dia. Orang yang kejap iman dia, wajib adalah wajib. Kemudian yang mengandungkan dia sebagai kandungan ijmal oleh perhimpunan makna dua kalimah, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ijmal ni maknanya kita sebut apa? Jumlah dalam satu bentuk gabungan. Sebab ada orang yang percaya pada Allah tapi tak mau ikut Nabi Muhammad. Nama dia golongan anti hadis. Dia tak ijmal la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita ni nak mengaku orang beragama, dua ni kena ikut Allah dan Rasul. Kalau kita kata saya tak mau ikut hadis, saya nak ikut Quran. Hadis ni kita tak tahu siapa yang tulis, saya nak ikut Quran je, belum sempurna. Ditolak iman tauhid dia. Ataupun dia kata dia ikut Nabi Muhammad, cuma Tuhan dia tak mau nak ikut sebab dia tak nampak Tuhan. Yang dia pun ditolak. Sekarang ni macam-macam pahaman keluar. Dia kata Nabi Muhammad tu bukan dia ada di Madinah. Apa itu Nabi Muhammad di mana? Nabi Muhammad dalam hati kita. Oh sudah. Dalam hati engkau tu ada Muhammad. Sudah. Allah bukannya ada. Apa itu? Dia kata Allah tu terkandung dalam alif lam lam ha. Tak ada alif, tak ada lam, tak ada lam, tak ada ha, tak ada Allah. Nak bunyi apa? La. Alif tak ada, lam tak ada, lam tak ada, ha tak ada. Kita nak sebut apa? Gila punya ustaz ni tuan. Kita hak bodoh ni pergi mengaji macam tu, kita kata ustaz ni tinggi ilmu. Duk geleng kepala tu yang vertigo. Geleng-geleng pening tu. Tu bukannya alim tu bodoh. Haram pergi mengaji dengan orang bodoh. Sebab tu dalam satu hadis Nabi sebut, banyak benda Allah Ta'ala rahsiakan daripada kita, dan Allah rahsiakan benda tu ghaira nisyan, bukan dengan sebab lupa. Allah tak lupa.
Tapi sebab rahmat Allah, Allah tak cerita benda-benda tu. Maka tak payahlah kaji benda yang Allah tak cerita. Tapi hari ni manusia duk kaji Allah tu tang mana, duk tang mana, sifat dia lagu mana. Maka timbullah alif tu apa, lam tu apa, lam tu apa, ha tu apa. Satgi dia kata Allah tu terkandung di dalam perkataan hu. Allahu, hu tu Allah. La Allahu la, Allahu ahad. Dia kata Allah tu pada hu. Kita tak kerti apa pun, duk hu tu yang zikir hu. Zikir apa ni? Allah. Sebab dia kata huwallazi Allahu la. Dia banyak perkataan huwa. Dia kata Allah tu letak pada huwa. Huwa tu kalau ada alif, kalau ada baris, kalau tak ada baris dia jadi hu. Maka berzikirlah orang hu. Burung hantu duduk sebelah rumah kata, siapa ambil tugas aku pula? Yang duduk sebut hu ni aku. Burung hantu. Kita pula manusia duduk ni dia tuan-tuan. Kita kalau tak mengaji betul-betul, pergi jumpa dengan puak-puak ni, jadi sesat kita ni. Baik, tandakan di situ. Baik, kita lihat kitab Riyadhus Shalihin. Bila nak hilang sikit ni, nak tidur ya. Lena puas-puas tak apa. Baik, kita sampai muka surat 6. Hadis dia pendek, apa nama, tulis kecil-kecil. Ya, Rumi tulis besar-besar. Kita ni dah lah tua, dah lah tak nampak baris dia. Kalau ada kantar tak apa, bagi besar, kena pinjam kantar Ustaz Zahidun. Baik, kita baca hadis yang ke-7. Yang gatal tapi tulis kecil-kecil ni pasal apa? Tulislah besar sikit, apa masalah dia? Baik, dah lah kita bertiga, tengok bawah penin. Baik. Wa an Abi Ishaq Sa'di bin Abi Waqqas, Malik bin Uhaid bin Abdin Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu' al-Qarshi az-Zuhri radhiyallahu anhu, ahadul asharatal mashhud lahum bil jannah radhiyallahu anhum qala. Kita dah baca dah hadis ni dulu kan dalam Bahrul Mazi. Mana dia tu hilang pula dah. Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udhuni 'ama hajatil wada' min waj'in ishtadda bi faqultu ya Rasulullah inni qad balagha bi minal waj'il ma tara wa ana dhu malin wa la barithuni illa ibnatun li fa atasaddaqa bi thulathi mali qala la qultu fashataru ya Rasulullah faqala la qultu fathuluth ya Rasulullah qala athuluth wathuluth kathirun aw kabirun innaka intadhara warasataka aghniya khairun min antadharahum alah yatakaffafuna an-nas wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha hatta ma taj'al fi imra'atika. Qala faqultu ya Rasulullah ukhallifu bi da ashabi. Qala innaka lan tukhallifu al tukhallifa fata'malu amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa azdatta bihi darajatan wa rif'atan wa la'allaka an tukhallifa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarru bika akharun. Allahumma amdi li ashabi hijratuhum wa la taruddahum ala aqabihim lakinil ba'isu Sa'd bin Khawlah
yarthi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah, muttafaqun alaih. Hadis ni kita baca dah kisah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia nak tinggalkan harta pada siapa? Duk baca pening. Daripada Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas, iaitu Malik bin Uhaid bin Abdul Manaf bin Zuhri bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Quraisy Az-Zuhri, salah seorang daripada 10 sahabat yang dijamin masuk syurga. Nama apa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Dijamin masuk syurga. 10 sahabat yang Nabi kata garanti masuk syurga. Daripada hidup dah tahu dah masuk syurga. Ya Allah, seronoknya. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Bilal, Abu Talhah, mari pula Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini orang-orang yang dah garanti masuk syurga lah. Seronok lah. Baik, kalau kita dah ada garanti masuk syurga, nak sembahyang tak tahu ya, tak tahu dah. Mereka ni dah garanti masuk syurga, lagi kuat sembahyang. Kita dah tentu nombor 1, malas buat apa, nombor 1 lah. Dia orang tak lagi bagi tahu ahli syurga, lagi kuat sedekah. Abu Bakar tu bagi semua harta dia, Umar bagi separuh. Baik, kemudian Rasulullah datang padaku untuk menjengukku pada tahun Haji Wada. Sebab hari itu aku sakit, kata Sa'ad bin Waqqas. Lalu dia kata, ya Rasulullah, sakitku ni agak berat. Macam mana ya Rasulullah? Sedangkan aku ni ada harta, dan tiada yang mewarisi hartaku ini melainkan anak perempuan aku. Bolehkah aku sedekahkan 2/3 hartaku ni? Jawab Nabi, tidak. Kalau begitu, boleh tak saya bagi 1/3? Kata Rasulullah, 1/3 tu boleh, tapi 1/3 tu pun dah banyak dah, dah besar dah. Kemudian Nabi kata, sesungguhnya jikalau engkau meninggalkan pada ahli warismu dalam keadaan kaya-kaya, maka itu lebih baik berbanding engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, meminta ke sana ke sini. Sesungguhnya tiadalah suatu nafkah yang engkau berikan dengan niat untuk mendapatkan redha Allah, melainkan Allah pasti beri pahala. Sekalipun suatu makanan yang kau berikan makan pada isterimu. Abu Ishaq berkata lagi, saya berkata, apakah yang saya tinggalkan di Mekah setelah kepulangan sahabat-sahabatku ini? Beliau menjawab, sesungguhnya engkau itu tiada ditinggalkan. Kemudian engkau melakukan suatu amalan yang engkau maksudkan untuk mendapat keredaan Allah, melainkan engkau bertambah darjat dan keluhurannya. Barangkali sekalipun engkau ditinggalkan sehingga ramai orang mendapat manfaat daripada hidupmu, di samping ada kaum lain yang merasa rugi keranamu. Kemudian Nabi berdoa, ya Allah, sempurnakanlah pahala untuk sahabatku dalam hijrah mereka, dan janganlah engkau balikkan mereka pada tumit-tumitnya, iaitu kembali menjadi murtad nanti. Tetapi yang miskin, yang rugi ialah Sa'ad bin Khawlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa sangat kasihan padanya sebab matinya di Mekah. Hadis Bukhari dan Muslim. Baik, kisahnya tentang Sa'ad bin Abi Waqqas ketika buat haji last, haji wada bersama dengan Rasulullah. Bila buat haji terakhir, haji perpisahan,
Masa tu Nabi lah pergi dah, Nabi nak mati dah, nak wafat dah. Bila pergi buat haji, Sa'ad bin Abi Waqqas ni sakit kuat, tiba-tiba jatuh sakit di Mekah. Maka Nabi Muhammad pun ziarah dia lah, tengah duk buat haji ni. Maka dia pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni banyak harta, tapi anak aku perempuan seorang je. Boleh tak aku bagi setengah harta aku ni sedekah? Nabi kata, janganlah. Kalau gitu boleh tak aku bagi 2/3? Aku nak sedekah pada orang. Nabi kata, la, jangan. Kalau gitu aku bagi 1/3 boleh tak? Nabi kata, boleh, tapi 1/3 tu pun dah banyak. Nabi kata lagi pada Sa'ad, sebenarnya kamu meninggalkan ahli-ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, meminta ke sana sini. Nampak? Sehinggalah kata Rasulullah, apa yang kamu tinggalkan pada orang itu besar pahalanya, manfaatnya besar. Sehinggalah kata dia, setiap satu suap yang isteri kamu makan pun Allah bagi pahala. Macam kita hari ni makan duit pencen laki kita. Suami kerja, pencen mati, duit pencen dapat kat siapa? Isteri duduk makan bekas pencen dia. Dapat tak pahala kat suami? Dapat. Lepas tu akak-akak hak duk makan pencen laki tu, ingatlah kat laki semua. Ingat kat laki tu bukan pergi beli limau tak kat kubur dia, beli ayam golek pulut kuning, makanlah bang, terima kasih lah. Bukan macam itu. Ingatlah dekat dia, buatlah tahlil kat dia ke, panggil orang makan kenuri ke, wakaf atas nama dia ke. Kita makan pencen dia dah 12 tahun. Pencen kita pun ada, pencen dia pun ada. Tengok-tengok kita tak ingat kat laki kita. Padahal masa hidup dengan dia dulu maki orang tua tu. Dia tidur maki. Dah tak larat tu tidur, marah ke laki. Bila laki tidur, marah juga. Asyik tidur je. Dah mati orang tua tu. Bila mati, duk belasah pencen dia. Jadi abang-abang jangan takut. Nabi sebut ni, wa innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajhillah illa ujirta 'alaiha hatta taj'al fi imra'atika. Setiap satu benda yang kamu menafkahkan itu, kamu dapat pahala. Sehinggalah satu suap yang diangkat ke mulut isteri itu, satu suap satu pahala. Habis itu ustaz, saya tiap-tiap hari buka puasa di Barakah, tak ada pahala saya, isteri tak suap. Isteri suap Barakah punya, awak macam mana? Okey, kalau begitu petang sekali lagi buat pergi kedai emas, beli gelang baru, beli baju baru untuk dia, ganti balik yang kita tak bagi nafkah dia. Pergilah beli gelang emas Aisyah, cincin ke, gelang ke, baju ke. Setengah dia beli kurma, 4 kotak kurma di rumah, beli lagi abang. Beli. Isteri dia bukan minta baju raya, tak apa, tak beli pun tak apa, tambah dah ada baju pembantu mak-mak sekarang, lagi tak minta. Abang kalau tak beli baju saya tak apa, beli cincin sudah, beli gelang pun sudah. Satu benda hak kita bagi tu pahala Allah bagi. Bayangkan tuan-tuan duk bagi isteri makan dah berpuluh-puluh tahun, banyak pahala. Jadi kata Nabi SAW, bila engkau tinggalkan harta tu pada anak-anak engkau duk makan, cucu duk makan pun kau dapat pahala sampai bila-bila.
Kita ada durian, kebun nangka, pelam. Pas kita mati, anak-anak kita duk makan. Menantu tukang kek duk sila makan buah pokok nangka. Pas makan angin, dapat pahala. Sebab ada orang kata pahala ni dengan sebab wakaf, dengan sebab sedekah. Tak lah. Anak kita makan, isteri kita makan, suami kita makan pun pahala. Jangan lupa yang tu. Akak-akak ni dah baju kurung, baju ubah, tudung, telekung, cantik tak? Lawa-lawa tu. Lepas akak-akak mati, laki menikah lain. Isteri baru dia pakai kita punya, dapat pahala tak? Dapat. Sebab tu pesan kat dia, kalau saya mati abang, nikahlah lain. Kalau belum mati, jangan mengadah. Kalau dah mati, baju-baju ni abang bagi ke isteri abang hak baru. Kalau abang mati dulu, saya bagi baju abang ni dekat suami saya yang baru. Dapat pahala. Ini siap pesan. Abang jangan kata menikah lain. Saya tak suka abang menikah sama ada masih hidup atau saya dah mati. Akhirnya pahala hilang. Jadi biar pahala ni berjalan. Kemudian dia kata, ya Rasulullah, kalau aku ni mati di Mekah macam mana? Aku dah pindah ke Madinah, mai ke Mekah ni pula aku sakit. Kalau aku mati di Mekah, pahala aku hijrah macam mana? Engkau tetap dapat pahala hijrah engkau. Sebab Sa'ad ni takut pahala hijrah dia hilang sebab dia mati di Mekah. Ini rupa-rupanya lepas tu sihat pula Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi besok cerita tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Angin lah saya. Jadi pening tuan. Tu yang bertiga tu. Baik, cukup sekadar itu. Wallahu a'lam. Kita jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.